gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanis binti Hasim dari kelas 7. Kali ini kami diberikan tugasan yang bertajuk konsep barang dan perkhidmatan dalam ekonomi Islam. Barang dan perkhidmatan ialah sesuatu perkara yang memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sesebuah negara atau ekonomi yang lebih maju. Kita teruskan kepada definisi barang. Definisi barang dari segi konvensional ialah barang didefinisikan sebagai alat yang memiliki cita rasa atau nilai ekonomi. Seperti contoh kereta dan lain-lain lagi. Barang dari segi konvensional ini tidak terkait dengan agama. Mereka lebih kepada mementingkan duniawi. Mereka tidak mengambil sedikit pun daripada agama. Kita akan tetapi menurut kepada ekonomi Islam, barang ini lebih daripada apa yang dikatakan oleh konvensional, iaitu setakat mempunyai nilai ekonomi atau cita rasa. Akan tetapi dari menurut pada ekonomi Islam, ia lebih kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yang membeli dan yang menjual, dan tidak barang tersebut atau perkhidmatan tersebut tidak menjejaskan mana-mana pihak. Moser Kaf memberi perkataan lain bagi barang ialah tayyibah dan ruts, yang bermaksud barangan yang suci dan baik. So dari situ ekonomi Islam ini menekankan barang yang dijual itu tidak dicemari oleh unsur-unsur negatif seperti rasuah dan sebagainya. Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliana Najwa binti Anwar. Hari ini saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu ciri barangan yang dibenarkan dalam Islam, jenis barangan yang dibenarkan dalam Islam, dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan barangan. Yang pertama sekali, ciri barangan yang dibenarkan dalam Islam ialah barangan itu mestilah halal, suci dan bersih. Para peniaga mestilah memastikan barangan yang hendak dijual itu suci daripada kekotoran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal yang lebih baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu. Ciri barangan yang kedua ialah barangan itu mestilah mempunyai kualiti yang tinggi dan berada dalam keadaan baik. Para peniaga mestilah memastikan barangan yang dijual mempunyai kualiti yang tinggi yang boleh bermanfaat kepada si pembeli. Jenis barangan yang dibenarkan dalam Islam adalah seperti contoh kek. Kek adalah makanan yang perlu dihindarkan daripada segala bahan yang memudaratkan si pemakan dan penjual. Yang kedua, daripada segi keperluan, iaitu pakaian. Pakaian hendaklah dihindarkan daripada segala benda kekotoran. Contohnya adalah kulit dan bulu binatang. Hadis yang berkaitan dengan barangan ialah daripada Anas Malik radhiyallahu anha, harga telah menjadi mahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka lalu mereka, yakni para sahabat, berkata, Wahai Rasulullah, harga telah menjadi mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami. Riwayat Abu Dawud di sini ialah harga barang yang berkaitan dengan barang mestilah bersesuaian dengan barangan yang dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Mazin. Nombor metric 209270262. Di sini saya ingin menerangkan tentang definisi perkhidmatan. Definisi perkhidmatan menurut konvensional ialah
suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu yang dapat memberi manfaat kepada orang lain sama ada dia kenal ataupun tidak kenal. Hal ini juga bermaksud seorang itu memberikan tenaga, kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang dapat memberi manfaat kepada orang lain atau pelanggan. Manakala menurut ekonomi Islam pula, perkhidmatan di sini mempunyai nilai ekonomi iaitu yang boleh mendatangkan keuntungan kepada syarikat serta berupaya memenuhi kehendak keagamaan dan keperluan dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang ciri perkhidmatan yang dibenarkan dalam Islam. Ciri perkhidmatan pertama ialah perkhidmatan yang dapat memberi faedah kepada orang lain. Contohnya, perkhidmatan penanaman dan peternakan. Perkhidmatan penanaman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, manakala perkhidmatan peternakan seperti lembu dan kambing. Jika perkhidmatan dilakukan itu bagus, jadi orang lain dapat menikmati sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut. Manakala dari segi lembu dan kambing pula, kita sebagai umat Islam dapat melakukan korban dan akikah. Seterusnya, ciri perkhidmatan seterusnya ialah jujur dan amanah. Contohnya, perkhidmatan tukang jahit. Amanah dengan menghantar dan menyiapkan dalam masa yang ditetapkan atau yang dijanjikan. Jujur dalam menggunakan bahan yang berkualiti. Seterusnya ialah saya akan membincangkan tentang jenis perkhidmatan yang dibenarkan dalam Islam. Jenis yang pertama ialah dapat memenuhi keperluan hidup ataupun keperluan asasi. Contohnya perkhidmatan membuat rumah. Dengan rumah tersebut, orang lain akan terhindar daripada kesejukan dan kepanasan. Selain itu, tidak melanggar hukum syarak. Antara perkhidmatan yang melanggar hukum syarak ialah perkhidmatan yang berkaitan arak. Contohnya pelayan yang menghidangkan arak. Seterusnya ialah mencapai keperluan hakiki di akhirat. Contohnya perkhidmatan pembukuan seperti pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis, kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziz. Saya daripada kelas IC 110-3CB. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan perkhidmatan. Antara ayat Al-Quran ataupun hadis yang saya dapat adalah daripada surah Az-Zariyat ayat 65 di mana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada. Pekerjaan itu adalah satu ibadat, satu fardu kifayah yang dituntut dalam Islam untuk manusia itu melaksanakan. Jadi, sebagai manusia, apabila kita hidup di dunia ini, kita memerlukan harta. Kita kena ada duit. Kita kena ada duit tu untuk kita cari makan, untuk cari minum, untuk membeli pakaian yang menutup aurat. Yang kedua pula, dalam mencari pekerjaan ini mestilah mempunyai niat yang betul. Man talaba ad-dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'ya 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ja'a yawmal qiyamah wa wajhuka al-qamar lailatal badr. Maksudnya di sini adalah barang siapa mencari rezeki yang halal itu untuk menjaga diri daripada meminta-minta atau dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta membantu tetangganya, nescaya apabila dia datang pada hari kiamat nanti, nescaya dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan mukanya yang berseri-seri seperti bulan di mana purnama. Ini kita mestilah mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal untuk kita bagi kepada keluarga, untuk kita beli keperluan harian. Seterusnya dalam surah Al-Imran ayat 130 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Daripada ayat ini kita dapat tahu bahawa Allah menegahkan perbuatan yang dilarang seperti riba, rasuah dan lain-lain. Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Maksudnya sini sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kasih apabila seorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan hendaklah dibuat secara itqan, secara tekun. Kita dapat yang bersungguh-sungguh tu, hasil dia akan lebih baik, akan lebih positif dalam ekonomi Islam. Di sini antara yang saya dapat ada 3. Pertama, transaksi jual beli. Di mana tu
membeli barang secara dalam talian, membeli barang online, shopping online macam Shopee, Lazada. Perkhidmatan, dari segi perkhidmatan, pekerjaan lah. Contoh doktor dia berkhidmat untuk menyelamatkan pesakit. Polis dengan askar, dia berkhidmat untuk menjaga keamanan. Ketiga, halal dan mudah dapat. Malaysia ni adalah beragama Islam, so diorang kena lebih banyakkan mengeluarkan barang yang mempunyai logo JAKIM. Saja, terima kasih.